الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita muka surat 352, perkara-perkara sunat di dalam khutbah. Sambung petang ni yang kedua, qala al-musannif rahimahullah. Yang pertama, khutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khatib memberi salam ketika masuk masjid dan ketika naik ke atas mimbar. Sunat yang ketiga, khatib duduk sehingga selesai azan. Sunat yang keempat, memegang pedang atau busur panah atau tongkat. Pedang ni kalau negara tu Islam masuk melalui peperangan. Jadi pegang pedang, pegang busur panah. Kalau Islam masuk secara damai, perniagaan, dakwah, maka pegang tongkat. Jadi situ boleh nampak dah. Malaysia pegang tongkat, mana sini kita tak ada perang apa. Kita menerima Islam cara dakwah, perniagaan. Semua ada dalil di bawah tu. Baik, kita terus. Yang kelima, sentiasa menghadap kepada hadirin dalam kedua-dua khutbah itu. Ni kalau dia berkhutbah lah. Kalau tak berkhutbah, dia tak menghadap hadirin. Dia baca buku, baca teks. Khutbah sunat menghadap, iaitu dengan cara bukan membaca khutbah tetapi berkhutbah. Baik, kita sambung. Wal jumu'atu rak'atan yaqra'u fil ula al jumu'ah wa fil thaniyah al munafiqun. Salat Jumaat 2 rakaat. Dia bukan sembahyang qasar. Sembahyang Jumaat 2 rakaat bukan qasar, dia tamam. Memang rakaat dia 2 rakaat. Bukan dipendekkan, diqasarkan.
Tahun ni kita nak berhenti saat kita nak hurai. Wal jumu'atu raka'atan, solat Jumaat 2 rakaat. Kita tengok dulu dalil dia. An Umar radhiyallahu anhu qala salatul jumu'ati rak'atani wa salatul witri wa salatul fitri rak'atani wa salatul duha rak'atan tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Majah. Artinya daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, salat Jumaat 2 rakaat. Salat hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha juga 2 rakaat. 2 rakaat itu tamam, bukan qasar, atas lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak bincang di sini di sudut fiqh? Sayyidina Umar kata salat Jumaat 2 rakaat tamam. Ditegaskan lagi bukan qasar. Ialah bila sebut tamam tu bukan qasar. Dia ulang cakap tu, dia nak bagi satu penegasan. Ada hukum ni. Ada hukum di sebalik kata-kata Sayyidina Umar. Tamam 2 rakaat tamam, bukan 2 rakaat qasar, atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita faham di sebalik perkataan Sayyidina Umar ni? Kesannya bila orang musafir, okey? Orang musafir kemudian dia singgah, dia sembahyang Jumaat. Dia singgah, dia sembahyang Jumaat. Dia tak boleh niat solat Zuhur qasar. Dia tak boleh niat solat Zuhur qasar berimamkan imam Jumaat. Tak boleh tu, tak boleh. Dia niat usalli fardhu zuhri qasran. Aku solat fardhu zuhur qasar. Makmum berimamkan kepada siapa? Imam Jumaat. Tak boleh. Pasal makmum ni solat zuhur qasar, qasar dengan qasar. Semayang dengan imam Jumaat tu tamam. Qasar ikut tamam tak sah. Itulah maksud Sayyidina Umar. Orang musafir kalau dia singgah masjid yang semayang Jumaat, dia tidak boleh solat zuhur qasar berimamkan imam Jumaat. Habis itu dia nak buat macam mana? Dah dia singgah masjid, dengar khutbah Jumaat, semayang Jumaat, dia kena niat Jumaat lah. Jangan niat qasar. Niat usalli fardal Jumaat. Aku semayang fardu Jumaat. Baru kena. Dia semayang Jumaat, imam semayang Jumaat. Imam semayang tamam, dia semayang tamam. Kerana kalau dia niat zuhur qasar, dia zuhur qasar, imamnya Jumaat tamam. Orang qasar tak boleh ikut orang tamam. Tak penin-penin pun, senang je. Tak payah penin. Dia singgah tu nak semayang zuhur kan nak semayang Jumaat. Nak semayang Jumaat, niat Jumaat lah. Aku semayang fardu Jumaat 2 rakaat ikut imam. Tak apalah, imam Jumaat dia Jumaat. Imam tamam dia tam. Jangan niat qasar zuhur. Hari Jumaat kenapa nak niat qasar zuhur? Kalau nak buat qasar zuhur, pergi singgah tang lain, pergi semayang tang lain. Jangan semayang dengan imam Jumaat. Kerana imam Jumaat dia semayang tamam. Kamu nak qasarkan zuhur. Yang pertama niat berbeza. Imam semayang Jumaat, kamu semayang zuhur. Tak apalah, dalam mazhab Syafi'i berbeza tu tak apa. Tapi status kamu zuhur qasar, status imam Jumaat tamam. Itu tak boleh ikut. Faham lah? Nak ikut niat Jumaat. Niat Jumaat tak apa. Lepas tu nak buat jamak takdim boleh Ustaz? Boleh. Buat jamak takdim, niat solat zuhur bersama imam, dalam hati niat jamak takdim. Habis selesai solat Jumaat, bangun sembahyang asar. Jadi jamaknya Jumaat dengan asar. Faham tak? Solat pertama niat Jumaat, solat kedua niat asar. Buat jamak takdim tak apa. Yang tak boleh, dia pergi sembahyang zuhur qasar berimamkan imam Jumaat. Dia kata tak apalah, sama je imam 2 rakaat, aku 2 rakaat. Dah tak sama, kamu qasar, imam tamam.
Macam tu. Faham tak? Faham ke tak faham? Tidak boleh qasar zuhur belakang imam Jumaat kerana imam tamam kita qasar. Kalau nak buat Jumaat. Imam Jumaat, kita pun Jumaat, fardu Jumaat. Niat jamak takdim dalam solat pertama iaitu solat Jumaat. Habis main Jumaat, buat asar. Macam tu. Buat asar. Sikit-sikit benda ni pun sebab ada orang yang tak faham benda ni. Dia masuk masjid, singgah nak sembahyang Jumaat, tapi dia pergi niat zuhur asar. Zuhur dia tak sah. Dia dengar khutbah tu, khutbah zuhur ke khutbah Jumaat? Jumaat. Imam sembahyang Jumaat ke sembahyang zuhur? Jumaat. Yang dia pergi niat zuhur apa? Pasal ada pernah orang tanya, tu yang saya ulang. Takut-takut ada orang yang tersilap macam tu. Pengalaman saya ada orang tanya, Ustaz boleh buat jamak tak hari Jumaat? Saya ni kalau boleh orang tanya, saya nak tanya balik. Kadang-kadang saya tanya balik. Dia kata hari Jumaat kita musafir, kita singgah masjid, kita boleh buat jamak tak? Saya tanya jamak apa? Jamak takdim. Boleh, tapi macam mana niat? Dia kata solat pertama tu saya niat zuhur lah, zuhur qasar. Solat kedua saya buat asar macam selalu lah. Imam tentu niat Jumaat. Tang tu jumpa. Pengalaman jawab soalan. Tang tu jumpa masalah orang. Kalau dia niat Jumaat tak apalah, dia Jumaat, imam Jumaat. Imam tamam, dia tamam. Kalau dia niat zuhur, dia salah sa'ah. Dia qasar, imam tamam. Orang qasar tak boleh ikut orang tamam. Tu maksud saya. Saya cerita lah. Takut-takut ada orang salah kongsi benda ni kan. Takut-takut ada orang salah macam fulan yang salah tu. Dia niat, aku sembahyang zuhur qasar berimamkan imam Jumaat. Mana boleh? Bukan tak boleh tu kerana berbeza. Dalam mazhab Syafi'i, kita sembahyang Isya belakang orang sembahyang asar, boleh. Tapi kalau perbezaan tu status qasar dengan tamam tak boleh. Makmum qasar, imam tamam, nampak macam serupa. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat, imam sembahyang Jumaat 2 rakaat, dua-dua, tapi hakikat dia lain. Ini yang kita nak tegaskan perkataan Sayyidina Umar, solat Jumaat 2 rakaat. 2 rakaat tu 2 rakaat qasar ke? Tak, 2 rakaat tu 2 rakaat tamam, bukan qasar. Jadi siapa nak sembahyang qasar jangan ikut imam Jumaat, sebab imam Jumaat tamam ghairu qasrin, tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Kita tekan sikitlah pasal ada masalah orang yang salah. Bukan saya nak kata tak boleh buat jamak, boleh. Solat pertama niat Jumaat, solat kedua niat asar. Jamak takdim antara Jumaat dan asar, bukan jamak takdim zuhur dengan asar. Kalau nak buat zuhur asar, berhenti tahun lain. Jangan berjemaah dengan imam Jumaat. Okey. Sambung. Sunat dibaca surah Al-Jumu'ah. Muka surat 354. Rakaat pertama. Dan surah Al-Munafiqun pada rakaat kedua. Untuk imam lah. Atau membaca di bawah tu surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Ada dua-dua lah riwayat Imam Muslim, Nabi baca surah Jumu'ah, surah Al-Munafiqun. Kalau riwayat An-Nasa'i, Nabi baca Sabbih isma rabbikal a'la dan Hal ataka hadithul ghashiyah. Raya pun Nabi baca Sabbih dengan Hal ataka hadithul ghashiyah. Dua surah ni Nabi gemar. Eloklah kita hafal. PKP ni ada masa hafal lah Sabbih isma rabbikal a'la, bukan panjang mana pun. Hal ataka hadithul ghashiyah pun tak panjang mana. Hafal. Elok sangatlah kita hafal dua surah ni, insya-Allah. Kemudian waman adraka ma'al imam ruku' ats-tsaniyah, ni ramai lambat ni. Dia main sembahyang Jumaat lambat. Soalan sebelum ni, boleh ke tak dengar khutbah? Boleh. Ni lambat ni sampai rakaat kedua baru dia sampai. Solat Jumaat. Yang tak dapat pahala datang awal, tak dapat pahala dengar khutbah. Kalau orang bercakap waktu khutbah, bukan tak sah Jumaat, dia tak dapat pahala khutbah, dia buat benda sia-sia. Ada orang bising, kita nak kata diam. Jangan, Nabi kata. Kalau kita suruh orang diam tu pun kita salah. Faqad laghaw, kamu buat benda sia-sia.
Asal tegur orang ni, nasihat dapat pahala. Tegur, nasihat dengan ikhlas dapat pahala. Tapi kalau orang bising ketika khutbah, kita niat nak menegur, nak memberi nasihat, kita kata, diam. Kita tegur waktu tu, kita tak dapat pahala. Tu makna faqat lagaut. Faqat lagaut. Saya kecil-kecil dulu dengar, ingat pakat langut. Pakat lagaut. Saya ingat pakat langut. Faqat lagauta, kamu buat sia-sia. Nasihat kamu tu tak dapat pahala, bahkan makruh. Orang bising, kita duk kata, diam. Kita pun bising sama. Sia-sia je teguran kita. Isyarat sudah. Bercakap ketika khutbah, sia-sia. Tegur orang, sia-sia je. Tak dapat pahala nasihat. Bahkan makruh pula. Semayang kita sah tak? Sah tak? Dia bukan makna bila kamu bercakap ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, kamu buat benda sia-sia. Siapa buat benda sia-sia, tak sah Jumaatnya. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Dia tak dapat pahala dengar khutbah je. Hadis kan? Apabila imam berkhutbah kan? Wal imamu yakhtub. Jangan cakap tengah imam berkhutbah. Siapa yang, kalau kita kata kat kawan kita, ansit, diam olehmu, faqad lagaut, kamu telah buat benda sia-sia, nasihat kamu tu tak dapat pahala. Tapi tambahan di hujung, waman lagha fala jum'atalah, siapa buat benda sia-sia, tak ada lah Jumaat baginya. Hak tambahan hujung tu cuba rujuk ulama-ulama hadis. Kebanyakan ulama hadis kata hak tambahan tu tak ada, dia takat. Kalau kita suruh orang diam, faqad lagaut, full stop tu. Full stop tang faqad lahu. Hak ni tambahan tu, tambahan daripada sebahagian orang, sebahagian perawi. Wa man lagha fala jum'atalah. Hak tu sebenarnya tak termuat dalam hadis. Kerana bercakap isu lain, semayang isu lain. Okey, kita tengok orang ni dia main lambat. Dia main imam rokok rakaat kedua. Dia sempat takbiratul ihram, dia sempat rokok bersama imam dalam takbir, dia sempat rokok dengan imam dalam rakaat kedua. Imam rakaat kedua dia sempat bersama imam rokok. Dia dapat Jumaat tu. Khutbah telah dah, memang tak dengar. Makmum yang sempat rokok bersama imam pada rakaat kedua dan dapat bertamakninah di dalam rukuk itu bersama imam, maka makmum itu mendapat Jumaat. Maksudnya apa? Selepas imam memberi salam, makmum hanya perlu bangun menambah satu rakaat lagi sahaja. Dapat satu rakaat dengan imam, tambah satu rakaat lagi. Dan jika makmum mendapati imam selepas dari rokok, seperti imam telah i'tidal, imam telah sujud ke, maka luputlah Jumaat kepada makmum. Makmum ni tak dapat Jumaat. Luput tu mana tak dapat Jumaat. Dia tetap wajib berniat solat fardu Jumaat. Ni kena ingat, dia kena niat Jumaat juga. Di belakang imam, niat usalli fardhu Jumaat, aku sembahyang fardu Jumaat ikut imam. Okey, selepas imam memberi salam, dia wajib menambah solat zuhur, yakni 4 rakaat. Niat Jumaat juga, lepas imam beri salam dia bangkit tambah 4 rakaat. Sebab dia tak dapat 1 rakaat bersama imam. Kena niat apa? Niat Jumaat juga, ikut imam. Lepas imam beri salam dia bangkit tambah 4. Kalau dia dapat 1 rakaat, dia tambah 1 lagi 2. Tambah 3 tak ada, tambah 3 tak ada. Dapat 1 rakaat, bangkit tambah 1 rakaat lagi. Kalau tak dapat apa-apa rakaat, ikut saja imam, nanti tambah 4. Jadi masbuk Jumaat ada yang tambah 4, ada yang tambah 1. Tambah 3 tak ada. Nak tambah 3 apa? Kalau dia dapat 1 rakaat, bangkit tambah 1 lagi. Tambah 3 apa kan? Kalau tak dapat 0 rakaat, tambah 4. Niat kena niat Jumaat juga. Pasal apa kena niat Jumaat tapi jadi zuhur? Ulama berpandangan macam ni. Kita niat Jumaat, mana tahu imam kita ada lupa apa-apa. Imam dia lupa apa-apa rukun, imam berdiri balik ke, kita boleh ikut lagi, dapat 1 rakaat tambah 1 rakaat. Jadi masih ada kemungkinan Jumaat tu kita dapat. Niat pi lah, bukan niat pi lah, kena niat Jumaat. Kod imam terlupa Fatihah ke, imam berdiri tegak, cantik, imam berdiri kita pun berdiri, imam rokok kita rokok, dapat 1 rakaat, nanti tambah 1 je.
Nak tahu dapat tak dapat Jumaat ni setelah imam bagi salam, baru kita tahu aku tak dapat lah rakaat ni. Imam dah bagi salam, aku kena tambah 4 rakaat lagi. Niat Jumaat automatik jadi zuhur. Automatik, tak perlu niat zuhur, dia jadi saja. Dan ini termasuk dalam teka-teki fiqah. Teka-teki fiqah, apakah solat niat lain jadi macam lain? Yang ni niatnya niat Jumaat tapi jadinya jadi siapa dapat 1 rakaat tambah 1 rakaat. Siapa tak dapat apa-apa rakaat tambah 4 rakaat. Tambah 3 dah, tambah 3 tak ada. Kecuali dalam satu masalah. Ingat elok, satu masalah aja tambah 3. Macam mana? Masalah ni pas sembahyang Jumaat dekat-dekat asar. Sembahyang Jumaat lambat dekat-dekat asar. Okey? Dalam berjemaah tu 1 rakaat bersama imam dia dapatlah 1 rakaat. Elok dia bangkit berdiri dah azan dah asar. Elok dah bangkit berdiri azan asar. Allah azan asar pula dah. Maka dia kena tambah 3. 1 rakaat bersama imam, 3 rakaat lagi pasal dah asar. Jumaat kan kedua-dua rakaat mesti dalam waktu zuhur. Kedua-dua rakaat mesti dalam waktu zuhur. Kalau sembahyang lain tak apa, sembahyang lain macam orang sembahyang asar dekat-dekat maghrib, asar dekat-dekat maghrib. 1 rakaat dalam waktu asar, rakaat kedua dah azan maghrib, tak apa. Solatnya dikira tunai asar. Solat tunai. Jumaatnya kan, Jumaat dia kena kedua-dua rakaat itu dalam waktu zuhur. Hatta kalau kita duduk tahiyat akhir dah, tak sempat bagi salam dah masuk waktu asar, kita kena sempurnakan zuhur. Jadi ada jugalah masalah orang sembahyang 1 rakaat, imam bagi salam dia kena tambah 3 lagi, iaitu tapi 4. Masalah ni tak berlaku lah di tempat kita. Dia dah lambat, imam pun lambat. Dia ikut serakaat dengan imam. Lepas imam bagi salam, dia bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Allahu Akbar, asar dah. Allah. Jumaat mesti kedua-duanya dalam waktu zuhur. Maka orang macam ni dia kena tambah 3 lah. 1 bersama imam, 3 lagi tu untuk menyempurnakan rakaat zuhurnya. Faham lah? Dalam keadaan biasa, siapa dapat 1 rakaat, tambah 1 lagi. Siapa dapat 0 rakaat, tambah 4. Siapa dapat 1 rakaat tambah 3 ni, 1 tambah 3 ni jarang berlaku lah. Payah nak berlaku. Melainkan disebut dalam kitab, kalau imam sembahyang di akhir waktu. Imam tak apalah, dia bagi salam, dia selesai dah Jumaat dia. Lepas tu azan asar. Imam dengan jemaah lain okey. Hak makmum masbuk ni, nak kena tambah 3 rakaat. Baik. Wa yundabu li muriduha, disunatkan mandi kepada orang yang ingin pergi menunaikan solat Jumaat. Siapa nak pi mandi sunat Jumaat. Siapa yang pi lah. Siapa yang pi dia mandi sunat Jumaat. Siapa tak pi mandi biasalah. Berbeza dengan raya. Raya yang pergi semayang raya ke tak pergi semayang raya, semua pakat mandi lah. Sunat ihram pun serupa. Sunat ihram pun serupa. Yang pergi ke yang tak pergi ke, semua semayang sunat ihram. Macam tu. Disunatkan mandi kepada orang yang ingin pergi menunaikan solat Jumaat, iaitu ketika hendak pergi. Dekat nak pergi tu, mandilah. Tengok di sini hadis, man adraka min salatil jum'ah rak'atan faqad adraka as-salah. Wa fi riwayatin man adraka min al-jum'ati rak'atan falyusalli ilaiha ukhraha. Ini kita huraikan dah tadi. Siapa dapat 1 rakaat, hendaklah dia menambah 1 rakaat lagi selepas imam memberi salam. Hadis di bawah lagi, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum ila al-jum'ah falyaghtasil, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu hendak datang solat Jumaat, falyaghtasil, maka hendaklah nyarahan. Hendaklah dia mandi. Bila ada arahannya ada 2. Arahan wajib ke arahan sunat? Ini dalam usul fiqh. Makna yang segera kita faham, arahan wajib. Cepat-cepat kita faham arahan wajib.
Kecuali kalau ada dalil lain baru dia turun kepada martabat sunat. Siapa yang nak pergi sembahyang Jumaat, falyaghtasil arhan, maka hendaklah dia mandi. Ulama kata arahan ni arahan sunat kerana ada tanda-tanda, ada dalil-dalil, bukti-bukti yang lain dia turun daripada nombor 1 ke nombor 2, daripada wajib kepada sunat. Tengok sebelah muka surat 356, Nabi kata apa? Mandilah, ini pun arahan juga. Irtasilu fi'l amar. Mandilah pada hari Jumaat dan basuhlah kepala kamu walaupun kamu tidak berjunub, dan sapukan wangian. Yang ini pun arahan juga. Sapukan. Wa asibu minat tayyib. Sapukan wangian ke atas badan kamu. Arahan untuk mandi ini juga arahan pakai minyak wangi, membawa makna sunat dan bukan arahan wajib. Kena ada dalil berdasarkan hadis di bawah. Ini dalil. Ini cara-cara orang mengaji usul fiqh macam itulah. Apa dalil dia? Tengok dalil di bawah. Man tawadda'a yawmal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man irtasala fal ghuslu afdal. Tentu fal ghuslu afdal. Sesiapa yang berwuduk, dia ambil wuduk tak mandi. Siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka dia telah mengikuti ajaran Nabi, dan itulah sebaik-baik ajaran. Dan sesiapa yang mandi, maka mandi itu afdal, lebih baik. Cerita dia baik dengan lebih baik. Mandi lebih baik, tak mandi baik. Begitu. Maka mandi itu lebih baik dari berwuduk sahaja. Ini antara dalil lah. Dalil yang mengatakan mandi untuk sembahyang Jumaat itu tidaklah sampai ke peringkat wajib. Wa yajuzu minal fajri فإن عجز تيمم وأن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وشعر. Dan harus mandi selepas terbit fajar. Subuh-subuh tu boleh mandi dah. Jika tidak mampu mandi, maka boleh bertayamum kalau tak ada air. Dan sunat membersihkan badan dengan bersugi, memotong kuku dan bulu-buluan. Ini semua tahu dah. Hadis di bawah riwayat Imam Tabrani, Nabi sebut sesiapa yang memotong kuku pada hari Jumaat, dia akan dipelihara dari keburukan hingga ke hari Jumaat yang berikutnya. Allah tak bagi dia sakit yang berat-berat. Dia tak dapat sakit yang berat-berat. Tu potong kuku. Potong kuku ada banyak kaifiat, ada banyak cara. Saya nak sebut cara yang paling mudah yang Imam Ghazali sebut. Ada banyak cara. Cara potong kuku. Okey, ini tangan kanan saya ni, ini tangan kanan. Mungkin tuan-tuan nampak kiri tapi kanan. Ada cincin ni kanan. Potong belah kanan dulu. Mula potong kuku jari telunjuk. Hak arti dah tak apalah muzakarah. Hak tak arti lagi tolong ambil perhatian. Mula kita potong kuku jari telunjuk kanan. Lepas itu kita potong jari. Ada banyak kaifiat. Saya sebut kaifiat yang mudah. Kita potong pula kuku jari hantu. Lepas itu kita potong kuku jari apa ni? Jari manis. Lepas itu kita potong kuku jari apa ni? Jari kelingking kanan. Okey, kita buat macam baca doa. Lepas kelingking kanan, kita sambung potong kuku kelingking kiri, potong kuku jari manis, potong kuku jari hantu, potong kuku jari telunjuk, potong kuku jari ibu. Last sekali kita potong kuku jari ibu hak kanan. Ibu hak kanan ni last sekali. Macam ni, jari telunjuk dulu. Potong. Nak sampai habis dah. Potong kuku jari ibu kiri. Ni jari ibu kiri ni. Yang ni kiri. Last kali baru potong kuku jari ibu kanan. Mula dengan jari telunjuk kanan. Akhirkan dengan jari ibu kanan. Dapat? Nampak? Ada macam-macam lah kaifiat dia tu. Bukan mentamnya potong. Ada cara. Itu tangan, itu potong, bukan potong tangan, potong kuku tangan. Kuku kaki pula macam mana kuku kaki? Kuku kaki mula dengan kelingking. Hak kaki kan? Bawah ni. Takkan saya nak tunjuk kaki kot. Okey, mula dengan kelingking kanan. Terus kita potong sampai kelingking kiri. Dia jalan terus kan? Daripada kelingking kanan sampai ke ibu jari kanan, lepas tu ibu jari kiri, lepas tu terus sampai ujung kelingking kiri. Mula kelingking kanan, habis kelingking kiri. Itu untuk kaki, untuk tangan saya sebut dah tadi.
Potonglah kuku hari Jumaat, hari paling bagus potong kuku. Baik. Kemudian menghilangkan bau busuk, mandi buah bedak apa semualah, berwangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik, yang paling afdal berwarna putih. Yang paling afdal berwarna putih. Dan imam perlu lebih berhias, lebih kemas dan rapi dari makmum. Tu imam, hebat dia. Makmum semua segak, dia lagi segak lah, dia tu imam. Begitu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumaat adalah wajib kepada setiap orang yang bermimpi. Mimpi memanglah mandi wajib. Mandi hari Jumaat tu wajib ala kulli muhtalimin, ke atas setiap orang yang bermimpi. Dia tidur, dia mimpi, dia tak boleh pergi masjid, dia kena mandi. Mandi junub itu. Dan sunat bersugi dan menyapu wangian jika dia ada wangian. Ada orang salah faham hadis tadi. Dia terjemah macam ni, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Dia terjemah macam mana? Dia kata mandi Jumaat itu hukum dia wajibun, wajib, ala ke atas kulli muhtalimin, setiap yang baligh. Budak-budak sunat mandi, tapi kalau dah baligh wajib mandi. Pula dah. Dia faham muhtalimin ni maknanya setiap orang yang bermimpi, makna orang yang baligh. Orang baligh wajib mandi, kanak-kanak sunat mandi. Dah, muhtalim ni berarti ihtilam. Setiap orang yang bermimpi jangan pergi masjid terus, mandi dulu. Bukan Nabi kata wajib mandi Jumaat tu, wajib mandi kerana mimpi itulah. Kaifiat potong kuku, ada banyak cara lah, boleh tengok lah panduan dia. Saya sebut yang paling mudah. Kemudian hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'asyiral muslimin, wahai sekalian orang Islam, sesungguhnya hari ini Allah jadikan sebagai hari raya untuk kamu. Faghtasilu, maka mandilah. Wa alaikum bisiwak, dan hendaklah kamu semua bersiwak. Kemudian tentang baju putih ni hadis dia, ilbasu min thiyabikum albayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum, rawahu Abu Dawud. Pakailah pakaian berwarna putih kerana ia sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankan mayat kamu pada pakaian putih. Makruh perempuan yang hadir salat Jumaat makruh berwangian dan memakai pakaian yang terlalu cantik. Perempuan pun boleh. Ada orang tanya saya setengah masjid, dia nak masuk kan kena cek suhu kan. Cek suhu. Tengah masjid, mereka guna orang perempuan untuk urus benda tu. Cek suhu, nak pastikan tulis di buku. Dia guna muslimat untuk jadi pegawai tu. Jadi boleh tak time semayang, muslimat semayang? Boleh kan. Muslimat boleh semayang. Dah dia ada di masjid dah. Nak balik alang-alang wuduk pun ada, balik rumah semayang zuhur buat apa kan. Kalau ada ruang kebenaran daripada AJK masjid, orang perempuan yang bertugas pada hari Jumaat, setengah tempat ada perempuan bertugas. Boleh tak ni perjuang semayang Jumaat sekali? Boleh. Semayang Jumaat sekali. Balik rumah kena semayang zuhur tak payah dah. Semayang Jumaat dah sah, tak perlu semayang. Baik. Di bawah ni Nabi SAW bersabda daripada Ummu Humaid radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya suka solat bersamamu. Baginda bersabda, sesungguhnya aku mengetahui kamu memang suka solat bersamaku, tetapi solatmu di dalam bilikmu lebih baik dari solat di ruang tamu, dan solatmu di ruang tamu lebih baik dari solat di halaman depan rumah, dan solatmu di halaman depan rumah lebih baik dari solat di masjid kaummu, dan solatmu di masjid kaummu lebih baik dari solat di masjidku. Macam itulah. Perempuan ni muda lagi, dia kata dia seronok lah nak sembahyang dengan Nabi apa semua. Nabi tak bagilah. Tapi ada hadis Nabi kata jangan larang orang perempuan nak main masjid untuk kuliah dan sebagainya, boleh. Lalu diarahkan agar dibina untuknya sebuah masjid di dalam rumahnya. Masjid sini makna musalla lah, surau dalam rumah.
pada bahagian hujung rumahnya, iaitu di ruang yang paling gelap, dan beliau sentiasa salat di situ sehingga bertemu Allah Azza wa Jalla, yakni meninggal dunia. Ini Ummu Humaid. Tidak makruh perempuan hadir solat Jumaat jika aman dari fitnah. Apabila perempuan tidak memakai pakaian yang menarik perhatian lelaki kepadanya, perjalanan pergi dan balik tidak bercampur dengan lelaki, dan di masjid ada penghadang antara jemaah lelaki dan perempuan, maka tidak makruh perempuan hadir solat Jumaat dan solat jemaah yang lain. Kerana Nabi mengizinkan perkara yang demikian itu. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah dari mendatangi masjid-masjid Allah. Kemudian kita tengok di atas, sunat pergi masjid di awal pagi. Pagi-pagi pirah. Dan yang afdalnya dari terbitnya fajar. Ini saya cerita pagi tadi, orang tua-tua di Syria, kopi 9 subuh, tak balik dah. Sunat berjalan, exercise berjalan kaki dengan penuh ketenangan dan tidak menunggang kenderaan melainkan kerana keuzuran. Jauh sangat masjid, kena naik kereta motor. Nak naik kereta pun jangan kita kira nak parking dekat. Kalau kita naik kereta pun ada tempat parking yang kita boleh pilih. Kita biar jauh sikit, kita turun kereta, kita jalan kaki. Manusia ni setengahnya dia kira nak dekat. Sampai tempat parking untuk imam pun dia masuk kereta dia. Dia kira nak dekat ya. Kalau boleh parking dalam masjid tu, dia masuk kereta masuk masjid tu. Jangan kira nak dekat. Jangan kira nak dekat. Nah, biar jauh sikit. Jauh sikit tak apa. Jalan kaki tu dapat pahala. No, dapatkan pahala. Sama macam jenazah lah. Jenazah nak turun kan. Ada orang lagi. Rapat ke tangga masjid. Jauh pun tak apa. Driver van tu tak mau rapat sangat. Dia berhenti tahun tu. Buka pintu. Hampa main ambil. Main kat mayat usung. Bolehlah beberapa tapak pahala mengusung mayat tu. Usung lebih baik daripada guna kenderaan. Tak apalah, kemudahan sekarang. Van jenazah ada, guna van. Tapi janganlah kalau boleh tu unduk sampai masuk dalam masjid. Kita biar penat sikit. Dapat pahala letih. Letih pun bukan letih terang mana. Letih sikit. Parking biar je. Kecuali kalau hujan lah. Hujan. Panas tak apa. Parking bagi jauh sikit. Kita turun kereta. Adalah peluang kita jalan kaki tu. Tayar bergolek itu pun dapat pahala. Allah kira semua. Tapi kita nak juga pahala jalan kaki. Jalan kaki ke pintu masjid. Daripada masjid jalan kaki ke kereta kita. Parking jauh tak apa. Ni PIY. Naik kenderaan. Parking jauh. Boleh? Setengah orang kata kita kena keluar awal, nanti parking payah. Pi awal tapi sengaja parking jauh. Faham maksud saya? Pi awal pagi, parking banyak, ada dekat, ada jauh. Sengaja parking jauh. Nak dapat pahala jalan kaki. Pernah terjadi di Masjid Batu, Matampoh, kaum perempuan solat Jumaat tapi ruang untuk lelaki tak cukup. Yang tu kena tanya AJK masjid lah. Kalau sampai kacau orang lelaki tak boleh kan. Orang lelaki ramai masjid ni. Masjid Batu ramai jemaah. Kalau dengan sebab ada muslimat, orang lelaki tak boleh nak semayang, itu tak sesuai lah. Hukum memang mereka boleh semayang, tapi macam terganggu lah. Kalau ada ruang, tak apa. Macam sekarang PKP kan, 100 orang saja. Kalau setengah masjid, dia guna khidmat muslimat untuk uruskan, untuk tengok-tengok. Jadi bila semayang, muslimat ni nak ambil peluang solat, tak ada masalah. Masjid pun luas lagi boleh. Okey, sunat piawai jalan kaki. Kalau kita naik kenderaan pun kita bagi dapat juga pahala jalan. Dan duduk dekat dengan imam. Pergi di saf pertama tu, kita semayang sunat, kita duduk di saf pertama supaya kita mudah dengar khutbah. Mengaji ni memang sunat duduk dekat. Nak dengar khutbah pun duduk di saf paling hadapan. Dekat dengan imam. Kita tengok hadis di bawah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi junub pada hari Jumaat. Ini satu lagi panduan. Junub pada pagi Jumaat. Orang selalu sebut junub ni malam Jumaat. Malam Jumaat ni semua pakai faham. Sebut malam Jumaat je satu macamnya faham. Sebenarnya dia bukan malam Jumaat, dia pagi Jumaat.
pagi. Itu mandi junub. Niat sekali 2 dalam 1 mandi junub berserta mandi sunat Jumaat. Macam tu. Dan kita dapat pahala juga bila isteri mandi, kita dapat pahala juga kerana kita menjadi penyebab. Siapa mandi dan memandikan, ada hadis, siapa mandi dan dia menjadi penyebab isterinya mandi. Macam tu. Jadi yang malam Jumaat tu tukar ke pagi Jumaat. Bagi negeri yang cuti lah, bagi negeri yang dapat cuti, bolehlah benda ni kan. Sesiapa yang mandi junub pada hari Jumaat, kemudian dia pergi ke masjid pada waktu pertama di awal pagi dia pergi, maka baginya pahala seperti berkorban seekor unta. Dan sesiapa yang pergi pada waktu kedua, maka seperti berkorban seekor lembu. Sesiapa yang pergi masjid pada waktu ketiga, seperti berkorban seekor kibash yang bertanduk. Mahal. Sesiapa yang pergi pada waktu keempat, maka seperti berkorban seekor ayam. Ayam pun boleh korban. Ayam pun boleh korban ke? Tak apalah, Nabi sebut je ada mazhab boleh korban ayam. Tapi kita pun tak tahu ayam jantan ke, ayam betina ke, umur ayam. Jadi kita ambil maklumat saja. Ada mazhab boleh korban ayam. Sesiapa yang pergi ke masjid pada waktu kelima, maka seperti berkorban sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar, yakni telah naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, maka para malaikat pun datang untuk mendengar khutbah yang disampaikan. Ada riwayat malaikat akan tutup buku. Bukan tutup buku tu makna tak sah sembahyang Jumaat, tak dapat pahala tahjir datang awal ke masjid. Dan duduk dekat dengan imam, menyibukkan diri dengan zikir, membaca Quran dan solat sunat. Ni sebelum khutbah lah. Kalau khutbah semua ni kita hentikan. Zikir, Quran, sunat-sunat ni, sembahyang sunat kita berhenti. Dia pergi awal. Jadi sementara menunggu masuknya waktu Jumaat, dia isilah dengan zikir, dengan selawat, baca Quran. Tak larat dia tidur pun tak apa, i'tikaf. Okey, hadis sesiapa man ghassala yaumal jumu'ati waghtasala, sesiapa yang bersetubuh pada hari Jumaat dan mandi junub, kemudian dia pergi awal ke masjid dan menggalakkan orang pergi awal. Dia pergi awal, dia ajak anak-anak dia, jom pergi awal masjid, dan berjalan kaki, tidak menunggang, duduk berdekatan imam lalu mendengar khutbah dan tidak membuat perkara yang sia-sia, tak cakap, tak kata kat orang diam, maka dia mendapat pahala amalan setahun. Subhanallah. Waktu 2-3 tu bila ni saya pun tak tahu, kita kena pecahkan sendirilah. Daripada subuh sampai ke waktu Jumaat Zuhur, kita buat beberapa time. Subuh ke Jumaat ada berapa jam, kita agak-agak sendiri. Kalau orang pergi subuh, dia dapat pahala unta lah. Baik, duduk dekat dengan imam, dia dapat pahala setahun. Masya Allah, ini amalan sedikit, pahalanya banyak. Bukan senang ni, kena ikut betul-betul. Bersetubuh pagi Jumaat, pergi mandi junub, pergi masjid, pergi awal, jalan kaki pula, pergi tu jalan awal. Tak naik kenderaan, rumah dia dekat masjid, dia exercise, pergi jalan kaki. Duduk dekat dengan imam, dengar khutbah, tak buat benda sia-sia, tak buka Facebook apa semua, duduk layan WhatsApp apa semua, dah. Dia tutup mana tu, tutup. Dia dengar Allah ya. Tu i'tikaf tu mana kurung. Kurung dirinya dalam masjid. Nanti lepas Jumaat baru dia balik, maka dia mendapat pahala amalan setahun. Subhanallah. Iaitu setahun ni apa dia? Pahala puasa, tiap-tiap hari dia puasa setahun. Dan qiyamul lail selama setahun. Macam itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Juga Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Banyak riwayat ni. Pahala yang sangat besar menanti kita. Daripada Salman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki itu mandi pada hari Jumaat, menyucikan dirinya sekadar yang dia mampu, melumurkan lotion ke tubuhnya, tu dia, atau menyapu wangian di rumahnya, kemudian dia keluar dan tidak memisahkan di antara dua orang. Orang duduk dua orang, dia duduk tengah dia tak kacau orang, dia tak ganggu orang. Lah memang tak payah ganggu, orang memang duduk.
Orang memang duduk renggang-renggang kan 100 meter. Dia tidak mengisahkan. Kalau dulu orang duduk rapat-rapat, dia pergi, dia tambah tepi sikit, dia duduk orang tu. Dia tak kacau. Kemudian dia solat sunat, dah dia sampai awal solat sunat tahiyatul masjid, solat duha, semua boleh buat tu. Dan berdiam diri apabila imam berkhutbah, melainkan diampunkan dosanya di antara hari Jumaat itu hingga Jumaat yang berikutnya. Banyak pahala. Dan ia juga memurahkan rezeki. Kalau kita rasa rezeki kita sempit satu macam, kita cuba amalkan. Hari Jumaat kita buat yang terbaik. Pakai putih, pergi awal, kalau boleh jalan kaki. Kalau jauh kita parking pergi jauh, kita jalan tu. Niat ikut sunnah Nabi, niat ikut ajaran Nabi SAW. Kesannya kita akan dapat tengok Allah akan bagi murah rezeki, perubahan dalam hidup kita. Dan banyakkan berselawat, wala yatakhatta riqaban nas, dan tidak melangkah tengkuk orang. Hari Jumaat ada satu doa yang Nabi ajak, memang doa tu murah rezeki. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an man siwa. Terjemahan secara ringkas, wahai Tuhan yang maha kaya, wahai Tuhan yang maha mulia, kayakan kami dengan rezekimu yang halal, bukan rezeki yang haram. Kayakan kami supaya kami lebih mentaatimu, bukan untuk buat maksiat, bukan untuk joli, berfoya-foya. Kaya untuk taat dan kaya untuk mensyukuri pemberian. Itu doa. Aghnina, kayakan hidup kami. Baca hari Jumaat, insya-Allah Allah murahkan rezeki kita. Ustaz, pernah saya terbaca satu artikel tentang kelebihan pakai serban solat Jumaat berbanding tak pakai serban. Mohon penjelasan. Ini saya tak tahulah, tapi memang hari Jumaat ni kita buat lebih. Kalau hari lain tak pakai serban, hari Jumaat pakai serban. Hari lain kita pakai baju warna, hari Jumaat kita pakai putih. Macam tu. Serban memang ada Nabi mengesyorkan, Nabi sunatlah memakai serban. Sunat pakai serban. Hari lain tak pakai, hari Jumaat kita pakai. Begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.